سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang memberi kepada kita ruang masa dan taufiknya kita dapat teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada bab zakah, yang mana kita berhenti pada zakat kambing tak? Surat 145. Wa yajibu fi arba'ina ghanama. Situ. Okey. Muka surat 145 terjemahan bahasa Melayu ni pada perenggan 893. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. ويجب في 40 غنما إلى 121 شاة وفي 121 إلى 201 شاتان وفي 201 إلى 300 ثلاث من الشياه وفي 400 أربع منها ثم في كل 100 شاة جزعة شاة جزعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان وما بين النصابين يسمى وقصا. Kata pengarang, wajib pada 40 ekor kambing biri-biri atau kambing kacang sehingga 121 ekor kena seekor kambing, dan pada 121 hingga kepada 201 2 ekor kambing, dan pada 201 hingga kepada 300 3 ekor kambing, dan pada 400 4 ekor daripadanya. Kemudian pada setiap 100 seekor kambing biri-biri jaza'ah yang berumur setahun atau kambing kacang saniyah yang berumur 2 tahun. Apa yang di antara dua nisab dinamakan waqs. Okey. Sekarang ni masuk kepada yang ketiga daripada haiwan ternakan yang dikenakan zakat ni, iaitu kambing. Termasuklah biri-biri dan seumpamanya. Kata pengarang, wa yajibu fi 40 ghanaman, wajib pada 40 ekor ghanam. Ghanam ni umumlah, merujuk kepada pelbagai jenis kambing. Pada 40. Jadi startnya bila? Startnya apabila mempunyai 40 ekor ila 121 sehingga ke 121. Hingga 121. Makna apa? 121 nak masuk. 121 start nisab baru. Makna 120 lah. Berapa kena keluarkan? Syatun, seekor kambing. Makna siapa yang ada kambing 40 ekor ke atas, sampai ke 120. Sampai pada 120. Makna 120 masuk jugalah. Maka kambing zakat dia kena keluarkan tiap-tiap tahun seekor kambing syah. Kambing apa? Kek dia akan sebut belakang, iaitu sama ada kalau biri umur setahun lebih, setahun masuk tahun kedua. Kalau kambing mesti umur 2 masuk 3. Okey. Kemudian seterusnya wa fi 121 121 start nisab baru ila 200 wa wahidah sehingga pada 201. Sampai ke 200 lah, sampai ke 200.
Makna syatani, kena 2 ekor kambing. Di 121 sampai ke 200 kena 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin ila 300 salathun minasyiyah. Kemudian pada fi mi'ataini, start daripada 201 mi'ataini wa wahidah, start 201 sampai kepada 300 dikenakan 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin arba'un. Kemudian start bila baru pula, start bila cukup kambing 400 ekor, maka kena keluar 4 ekor kambing. Thumma fi kulli mi'atin syah. Kemudian start dia punya kaedah, dia punya sipir dia. Makna setiap 100 ekor seekor kambing. Wa fi kulli mi'atin syah. Setiap 100 ekor seekor kambing. 500 ekor kita ada kambing, keluar 5 ekor kambing zakat. Kita ada 800 ekor kambing, keluar 8 ekor zakat kambing. Okey, selesai Syah ini jaz'atu dha'nin, iaitu kambing jaz'atu dha'nin. Kalau biri jaz'ah, laha sanatun, yang mana umurnya setahun masuk tahun kedua. Makna bila sebut setahun ni, setahun penuh lah. Ataupun thaniyatu ma'zin, ataupun biri umur biri pula kambing. Thaniyatu ma'zin kambing. Kalau dha' ni biri, ma'zun tu kambing biasa. Sini dia terjemah kambing kacang. Jadi umurnya berapa? Laha sanatan. Jadi kalau kambing biasa umur 2 tahun, masuk 3. Okey, kemudian dalam masalah zakat binatang ni, dia punya nisab dia tu, dia ada bilangan tengah yang tidak kita kata mana? Bilangan tengah yang mana tidak ada had padanya tu. Kalau setengah macam tadi 40 sampai ke berapa? Sampai ke 120. 121 start baru. Bilangan tengah dia tu. Bilangan tengah itu wama bainan nisabain, apa yang ada di antara dua nisab, antara 40 hingga 121 tu. Tengah tu ada nak keluar zakat macam mana? Kena bahagi pecahan ke? Tak. Dalam masalah zakat binatang, hanya bila masuk angka nisab baru ada bilangan tambahan. Jadi sepanjang-panjang kita mempunyai 40 ekor start, kita ada 41, 42, 45, hatta kita ada 120 ekor pun. Sebab bila start nisab baru ialah pada 121. 121 baru start nisab 2 ekor kambing. Jadi kalau kita ada kambing, kita hanya ada 120. Jadi seekor lagi nak cukup, kena keluar zakat 2 ekor kambing. Tak kira. Maka di tengah itu dia panggil afun ataupun waqsun. Waqsun ni ialah bilangan tengah. Dan hukumnya afun, dimaaf. Lagi mana tidak sampai bilangan nisab, maka bilangan-bilangan tengah itu tak payah bayar. Tak payah tukar dengan mah ke, dengan duit ke, kena nilai peratus, tak perlu. Dia lain dengan zakat berkaitan dengan wang simpanan. Tak, tu kena kira tu. Kena kira lepas pada nisab je, kena lalulah. Sebab dia peratus dan juga nisbah. Hak ni selagi mana tak sampai bilangan nisab baru, maka benda itu tidak dikira, tak perlu keluar bahagian daripada zakat sehingga sampai nisab baru. Okey, habis. Wala yu'khadhu khiyarun kahamilin wa musinnatin lil akli wa ruba wa rubba wa hiya hadithatu ahdi, hadithatu ta tu sini dia tulis wahia hadithatul ahdi bin nitaji bi an
yamdiyalaha min wiladatiha nisfu syahrin illa biridha malikin. Katanya tidak diambil yang baik seperti yang bunting dan yang digemukkan untuk dimakan dan yang baru lepas beranak, kerana bahawa lalu baginya setengah bulan selepas beranak, melainkan dengan redha pemilik. Sekarang ni dipanggil amil zakat ni. Amil zakat. Orang kutip zakat ni, antara tugas dia ialah dia akan pergi turun ke kandang-kandang untuk kutip zakat. Zaman dulu setengahnya pergi ke orang, setengahnya orang tu sendiri pergi kepada kerajaan untuk bayar zakat, pergi pada amil. Ada juga kadang-kadang yang kerajaan suruh. Nabi SAW pernah hantar sahabat baginda pergi ke kapung-kapung, pedalaman-pedalaman, tempat orang bela-bela binatang ni, suruh kutip zakat. Jadi amil antara tugasnya ialah turun ke kawasan-kawasan yang ada tanaman ke ataupun peternakan ni untuk kutip zakat. Maka nak kutip binatang ni, yang dikeluarkan dengan kita ambil binatang-binatang tu, nak pilih hak mana? Sebab itu disebut di sini wala yukhadhu khiyarun, tidak diambil binatang yang paling baik, bukan. Jadi kena ambil sifat binatang pertengahan. Nabi SAW sebut iyyakum wa karaima amwalihim. Nabi pesan kepada amil zakat yang diutus tu, jaga-jaga jangan kamu ambil harta hak paling molek sekali. Nak ra'i juga, betul lah tanggungjawab penzakat, dia keluar zakat. Tapi jangan ambil hak paling uta, paling molek, lembu paling molek, kambing hak paling bagus. Hak tu kadang-kadang tuang dia ada matlamat, ada tujuan dia simpang tu. Jadi ambil hak pertengahan. Iyyakum wa karaima amwalihim. Jadi di sini dilarang untuk mengambil zakat daripada binatang yang terbaik sekali. Jangan. Nak jaga juga orang yang keluar zakat tu supaya mereka ni tidak jadi berat. Kahamilin, contoh macam mana? Contoh binatang hok hamil. Jangan lagi ambil. Sebab bila hamil rugi lah. Rugi 2 ekor lagi. Ibu dengan anak. Ibu dengan anak. Wa musinnah. Dan juga musinnah. Yang apa nama ni? Bukan musinnah. Musammanatin. Saya salah baca. Musammanatin lil akli. Situ. Sini dia tulis benda ni. Hak dalam ni ditulis wa musam, betul lah. Salah tengok dia, salah sebut. Jadi wa musammanatin, baru betul. Musinnah tu amor binatang tu. Wa musammanat ka musammanatin lil akli, dan juga binatang yang digemukkan untuk tujuan makan. Ada jenis tuang dia bela beberapa ekor ni tujuan nak makan, nak meleh ke, nak jual ke. Ada dalam ladang lembu dia tu, lembu sadu 2-3 ekor. Mari tukang zakat, dia ambil orang lembu sadu. Waktu puluh ribu tu tau. Jadi jangan ambil tu. Yang digemukkan untuk tujuan makan, jangan ambil hak pertengahan, hak sederhana. Kemudian contoh tu contoh wa musammanatin lil akli wa rubban. Dan juga namanya rubban. Rubban ni apa? Wahia hadithatul ahdi bin nitash, iaitu binatang yang baru sahaja beranak. Binatang yang baru sahaja beranak. Bi ayyamdiya laha min wiladatiha nisfu syahrin, dengan bahawa telah berlalu daripada beranaknya itu setengah bulan. Setengah bulan daripada beranak tu, lembu tu ataupun binatang tu dipanggil rubba. Jadi mungkin saya tak tahulah daging dia molek ke mana. Dah anak nyusu tu isu lain. Dah tu. Ke sebab apa? Jadi sedap ke? Kalau lepas beranak jangan lepas sangat. Lepas setengah
setengah apa nama ni, setengah bulan lepas tu. Tak tahulah kita tu bukan ahli. Bukan ahlinya. Jadi sebab apa tu? Sebab apa kalau anak tu satu hal lah, tu waktu bukan apa ni, tak terlibatlah sini. Mungkin sebab daging ataupun dia akan digunakan balik untuk diperjatang balik tu. Boleh jadilah. Bi an yamdiya laha min wiladatiha nisfu syahrin illa bi ridha maliki. Yang semua tak dikaitnya kecuali dengan redha pemilik, kecuali tuan dia nak beri. Tak apalah, ambil hak terbaik sekali. Ambil hak terbaik sekali daripada ladang saya. Tak apa. Kalau tidak, maka orang yang ditugaskan ni kena ambil binatang yang sepertengahan. Habis. Selesai bab zakat binatang, masuk kepada zakat fitrah. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri sumiyat bidzalika li anna wujubaha bihi wa furidat ka ramadana fi fani sinil hijrah. Wajib fitrah iaitu zakat fitri, dinamakan ia dengan demikian kerana wajibnya dengan fitri, tidak puasa dengan yakni tidak puasa dengan Syawal lah. Difardukan ia sama seperti Ramadan, iaitu pada yang kedua daripada tahun-tahun hijrah. Okay, sekarang ni masuk zakat seterusnya, zakat fitrah. Ni banyak terlibat dah dengan kita dah. Kata pengarang, watajibul fitrah, dan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi zakat ni dia ada dua. Pertama zakat amwal, zakat harta. Yang kedua dipanggil zakat al-abdan, zakat badan. Zakat badan ni zakat fitrah. Dipanggilkan dengan nama zakat fitrah, dipanggilkan juga dengan zakat badan. Zakat diri. Ai zakatul fitri. Fitrah tu makna zakat fitrah. Kenapa nama zakat fitrah? Fitri tu zakatul fitri sumiyat bidzalika. Dinamakan zakat itu dengan demikian itu, dengan nama zakat fitri, lianna wujubaha bihi, kerana jadi wajibnya zakat dengan fitri. Dengan fitri makna buka, berbuka. Bukanya bila? Aidil fitri. Aidil fitrinya bila? Malam raya. Bila masuk Aidil fitri? Malam raya. Bila masuk kewajipan zakat fitrah? Malam raya. Jadi dinamakan zakat dengan nama waktu wujub. Dinamakan zakat fitrah dengan zakat fitri melihat kepada waktu wujub. Waktu wajib zakat ialah pada malam raya. Itu baru jadi lekat kewajipan di atas seseorang. Okey. Tu berbuka tu fitri tu. Okey. Wa furidat, itu antaranya lah ada kata fitrah, penamaan zakat fitrah itu atas nama zakat dia menyucikan, kerana dia menyucikan fitrah, menyucikan badan. Ada juga. Sebagaimana zakat harta dia menyucikan harta, zakat fitrah menyucikan fitrah seorang lepas daripada beribadat kepada Allah, maka diri kita disucikan dengan mengeluarkan zakat daripada badan kita, daripada diri kita. Wa furidat, difardukan ka Ramadana, seperti mana kefarduan puasa Ramadan bila fani sininil hijrah, pada tahun kedua tahun hijrah. Bagaimana puasa bila difardukan? Tahun kedua hijrah. Nabi sampai di Madinah pada Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal tu bila? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mana Rabiul Awal tu setahun dah tu. Tahun dimari bukan pada awal Muharram. Sampai ke Madinah Rabiul Awal. Lepas tu Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, start balik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Nampak? Jadi tahun kedua hak lepas tu. Lepas tahun Nabi datang berhijrah ke Madinah, tahun kedua itulah difardukan puasa pada bulan Sya'ban dan juga zakat fitrah pada bulan Ramadan. Fi thani sinin al-hijrah, pada tahun kedua tahun-tahun hijrah.
Wa qalu ibn Labban bi'adami wujubiha ghalatun. Perkataan Ibn Labban, wa qalu ibn Labban bi'adami wujubiha ghalatun kama fir rawdati. Qala Waki' zakatul fitri li syahri ramadana kasajdati sahwi lis salati tajburu naqsas sawmi kama yajburu sujudu naqsas salati wa yu'ayyiduhu ma sahha annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafathi. Kata Ibn Labban, dengan tidak wajibnya zakat salah seperti mana di dalam Rawdah. Kata Waki', zakat fitrah itu bagi bulan Ramadan seperti sujud sahwi bagi sembahyang. Ia menampung kekurangan puasa seperti mana sujud sahwi menampung kekurangan sembahyang. Menguatkannya oleh apa yang sah bahawa ia adalah penyucian bagi orang yang berpuasa daripada lara dan keji. Okey, sekarang ni dia sebutlah, pengarang sebut, walaupun pandangan ini pandangan pelik, tapi kadang-kadang disebut kerana nak memberi tambih peringatan tentang salahnya pandangan itu. Pandangan salah ni kadang-kadang tak perlu sebut, tapi setengah daripada ulama sebut kerana ada tujuan. Mungkin bila kita dah tahu benda tu salah, orang akan berhati-hati. Tak? Contoh ada khilaf, benda khilaf ni banyak nak cari khilaf ni. Tapi kalau cari khilaf sama dah habisang lah. Benda khilaf. Jadi benda kadang hak khilaf ni perlu diberitahu tentang kesyaz, kepelikan dan juga kedhaifan dan lemahnya benda khilaf ni. Jadi pengarang kata wa qaulu ibn Labban, perkataan Ibn Labban bi'adami wujubiha, yang mengatakan tidak wajib zakat fitrah ni. Sebab apa? Sebab dalam Quran tak sebut. Mana sebut dalam Quran? Mana sebut dalam Quran? Jadi kenapa hukum tu mesti kena ada dalil kuat nak wajib? Perkataan tu ghalatun, salah. Jadi benda ni tak diiktibar. Jadi bukan semua walaisa kullu khilafin mu'tabar. Bukan semua khilaf tu mu'tabar. Walakin khilafu dhu hazzin minan nazari. Tetapi khilaf ada dalil dan juga ada kemunasabahan ni, waktu boleh diambil kira. Tapi khilaf yang pelik ni, hak ni tidak perlu diambil kira, bahkan hendaklah ditinggalkan. Hendaklah ditinggalkan. Tak banyak kalau mengaji fiqh perbandingan dan juga kitab-kitab besar, memang akan berjumpalah pandangan-pandangan pelik. Jadi pandangan pelik ni sebenarnya ada sebahagiannya tak perlu dibawa dalam masyarakat. Sebab orang hak dengar tu kita tak tahu jenis macam mana. Ada jenis orang dengar dalam hatinya ada niat tak molek dah, nak cari hak mudah saja. Jadi dia akan ambil lah, ni ustaz ni khabar boleh lah, ustaz ni khabar boleh. Ustaz tu khabar boleh, padahal boleh jadi ustaz tu khabar khilaf. Jadi kerana dia khabar khilaf, dia bawa pandangan banyak. Orang hak dengar tu bila tahu khilafnya, tak apalah khilaf. Benda khilaf kan. Ni bahaya ni. Sebab itu pengajian bertuk fiqh muqarran, perbandingan sangat ni, dia kena tengok kepada hadirin yang hadir, audiens yang hadir tu sesuai tak sesuai, orang faham tak faham. Kalau pergi buka masalah khilaf depan masyarakat, habis khilaf kain lah kita. Khilaf kain kita. Jadi orang nak pakar pun payah. Ni khilaf ni, ni ada khilaf kan, setuh boleh tak batal semayang, tak setuh pun tak apa. Jadi serabut orang. Tok Imam mari sejid cium bini. Ataupun bini salangnya, cium nampak tu hangat kan, tak juru hangat Tok Imam. Nak nampak dia orang. Salang dengan bini. Lepas tu naik sejid jadi Tok Imam. Dah ambil uduk dah. Nak kata mana? Tak serabut makmum. Aku nak ikut kamu. Apa dah? Jadi susah orang. Kek kan orang dah ikut pula. Dah ikut jadi wajib jemaah lain pula. Apa orang tengok? Jadi benda itu sensitiviti ataupun mazhab setempat tu kena jaga juga. Kena perlu diteliti. Apa lagi? Jadi itu pandangan-pandangan pelik ni kadang setengahnya tak perlu dibawa dalam masyarakat kerana benda itu
bahaya. Kalau bawa, mesti kena beritahu tentang kesalahan dia, ataupun benda ini tak boleh pakai atau tak boleh pakai. Wa qawlu ibn Labban bi adami wujubiha ghalatun. Perkataan Ibn Labban yang mengatakan tidak wajib zakat fitrah ni salah. Dia bukan dah ni, salah betul ni. Salah dah. Kama fi Raudhati, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Qala Waqi'ah, selesai situ. Berkata Waqi'. Waqi' ini ialah guru kepada Imam Syafi'i. Guru kepada Imam Syafi'i. Katanya, al-fitru, zakatul fitri li syahri Ramadana kasajdati sahwi lis-salati. Zakat fitrah nisbah kepada puasa Ramadan umpama sujud sahwi nisbah kepada solat. Zakat fitrah nisbah kepada puasa Ramadan umpama sujud sahwi nisbah kepada sembahyang. Tugasnya apa? Tajburu naqsas shaum. Dia akan menampal kekurangan puasa. Puasa yang kita buat tu, mesti ada kurang. Mesti ada kekurangannya. Jadi kekurangan itu akan ditampal dengan zakat fitrah. Ia jadi kafarah. Ia tapar balik, tampung balik kalau ada kekurangan dalam puasa kita. Dok jaga anggota ke, tak jaga daripada maksiat ke seumpama, itu akan menampung, ditampung oleh zakat fitrah. Kama yajburus sujudu naqsas solah. Sebagaimana sujud sahwi dia menampung kekurangan semayang. Semayang kita lupa, kita lalai, kita tinggal sunat abad. Dan kita buat perkara yang kalau buat dengan sengaja jadi haram, maknanya salah lah. Kita buat dalam keadaan terlupa atau tersalah, maka disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi sunat. Tujuan apa? Nak menampung kekurangan yang berlaku dalam semayang. Maka begitulah hukumnya zakat fitrah. Apa sandaran ataupun dalil yang menguatkan, kita kata rasional ataupun munasabahnya zakat fitrah ni dia dapat menampung kekurangan puasa ni? Wa yu'ayyiduhu, menyokongnya ma sahha, apa yang sahih hadis yang sahih yang datang menceritakan annaha, zakat fitrah ni tuhratun lis-shaimi minal laghwi war rafathi. Zakat fitrah tuhratun, dia ini pembersih dan penyuci bagi orang yang berpuasa daripada laghwi war rafathi, daripada perkara lara dan kata sia-sia dan kotor dalam bulan puasa. Jadi dalam puasa kita boleh jadi kita buat perkara-perkara lara. Kita bercakap perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang haram. Jadi zakat fitrah ni tuhratun, dia akan membersihkan. Okey. Ala hurrin, ke atas orang merdeka. Tajibuz al-fitratu ala hurrin fala talzamu ala raqiqin an nafsihi bal talzamu sayyidahu anhu wala an zawjatihi bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha wa illa fa'alaiha kama ya'ti wala ala mukatabin li dha'fi milkihi wa min thamma lam talzamhu zakatu malihi wala nafaqatu aqaribihi wal istiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Ke atas orang merdeka, makna wajib fitrah ke atas orang merdeka, maka ia tidak lazim di atas hamba, tak lazim tak wajib lah, di atas hamba dari dirinya, bahkan ia melazimi penghulunya dari dirinya, dan tidak dari isterinya, bahkan jika isterinya itu amah ni hamba, maka di atas penghulunya. Jika tidak, kalau isteri bagi hamba tak dimerdeka, maka di atas diri isterinya, seperti mana yang akan datang. Dan tidak ke atas mukatab, zakat fitrah pun tak kena bayar, mukatab tak kena bayar, kerana lemah pemilikannya, kerana sana tidak melaziminya zakat hartanya, dan tidak saraan kerabatnya, kerana tersendirinya pada tasarruf, ia tidak melazimi penghulunya dari dirinya. Okey, sekarang ni nak cerita siapakah yang wajib keluar zakat fitrah ni? Wajib ala hurrin, ke atas orang merdeka.
Tajibul fitratu ala hurin, atas orang merdeka. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi, maka tidak wajib zakat fitrah atas hamba dari dirinya. Hamba dia perlu keluar tak zakat fitrah bagi dirinya, tak wajib. Siapa yang wajib? Bal talzamu sayyidahu anhu, bahkan melazimi oleh zakat fitrah akan tuannya daripada diri hamba. Hamba dia tak wajib keluar zakat fitrah bagi diri dia. Kalau keluar pun tak sah sebab dia tak ada milik. Siapa yang wajib keluar pada diri dia? Tuan dia. Tuan hamba yang keluarkan zakat fitrah hamba dia. Bukan lepas gitu je Tuan dia keluar zakat fitrah. Macam kita, anak kita yang keluar. Anak kita yang bawa dalam tanggungan kita, yang tak balik lagi. Wala an zaujatihi. Wala an zaujatihi. Okey, dan tidak wajib juga dia keluarkan, hamba tadi tidak wajib keluarkan zakat isterinya. Tak wajib keluar zakat isterinya. Fala talzamu ala raqiqin an zaujatihi, tidak wajib zakat atas hamba daripada diri isterinya. Hamba tu ada bini. Boleh ada hamba tu menikah, ada bini. Jadi bini hamba siapa nak keluar? Hamba tak wajib kat keluar. Nak keluar kerana dia tu hamba, dia tidak milik. Jadi bini dia tidak wajib dia keluarkan zakat. Dah siapa kena keluar? Tengok dia kata. Wala an zaujatihi bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha. Kalau isteri hamba tadi hamba juga, amah ni hamba perempuan, maka tuang kepada dia kena keluar. Ni hamba lelaki nikah dengan hamba puang. Jadi hamba ni tuang dia bayar, ni hamba puang ni tuang dia bayar. Kalau tuang sama, dua-dua bayar. Kalau tuang lain, tuang hak puang ni bayar kepada hak puang. Kalau dia hamba. Fa'ala sayyidiha wa illa, jika tidak, fa'alaiha kama ya'ti. Okey. Kalau tidak, makna kalau bini dia itu bukan hamba, wa illa fa'alaiha, maka atas dirinya. Makna kalau hamba lelaki nikah dengan perempuan merdeka. Nikah dengan perempuan merdeka. Nikah dengan perempuan merdeka. Maka mana? Maka fa'alaiha, perempuan inilah yang kena keluar zakat dirinya. Kama ya'ti, seperti mana akan datang nanti. Wala ala mukatabin, dan tidak wajib zakat fitrah atas mukatab. Okey, hamba ni banyak kategori je. Antara kategorinya ialah hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk membayar nisbah tertentu harta dalam tempoh masa tertentu untuk tebus diri. Mana hamba yang membuat perjanjian untuk menebus diri dengan tuan dia. Tu panggil hamba mukatab. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dalam Quran Allah Taala sebut, maka hendaklah kepada tuan-tuan hamba itu melakukan mukatabah, membuat perjanjian dengan hamba tu. Sebab Allah Ta'ala nak kepada hamba ni supaya dimerdekakan. Jangan jadi hamba manusia, tapi jadi hamba Tuhan Melaka. Maka buat janji dengan tuang dia, supaya berapa tuang dia nak ni, tuang pada hamba nak, dia kena cari kerja, cari duit, bayar, tebus diri. Dan dia boleh ambil zakat ni. Ni bahagian ar-riqaq. Bahagian hamba dalam zakat tu ni, hamba yang nak tebus diri, dia boleh minta zakat. Zaman sekarang tak ada lah kot. Jadi begitu, hamba mukatab ni adakah kena zakat? Sebab dia boleh bebas kan. Tuan dia kena lepas dia untuk dia pergi cari kerja, cari duit, bayar. Maknanya dia tidak terikat dengan kerja dengan tuan dia. Maka ketika itu, adakah dia kena zakat? Wala ala mukatab, tak kena juga pada mukatab, li dha'fi milkihi, kerana lemah pemilikannya. Pemilikan dia lemah. Walaupun dia boleh milik harta, tapi pemilikannya tidak sepenuh lagi.
Bahkan kalau dia nak batal akad pun boleh. Katakanlah lama-lama kata payah nak cari duit ni, tak malam ni kerja pun payah. Biarlah jadi hamba senang, tuang beri makan lah dia. Tuang dia beri makan, dia kena kerja, tempat ada, pakaian ada. Dia nak batal muka tabah ada boleh. Jadi lemah pemilikan dia tu, maka tak kena zakat. Wa min thamma, dari kerana itu lam talzamhu zakatu malihi, tidak wajib akan dia oleh zakat hartanya. Kalau dia kumpul harta banyak, nak bayar ke tuang ni, lepas tu ambil masa 2-3 tahun simpan, kena zakat tak? Tak kena. Sebab apa? Duit dia tu tak milik dia, pemilikannya tak penuh lagi. Sebab dia tu hamba. Dan duit dia kat gini dia kena bayar pada tuan dia pula. Wala nafaqatu aqaribihi, dan tidak wajib ke atasnya nafkah ahli keluarganya. Nafkah ahli keluarganya tak wajib ke? Sebab nafkah daripada macam mana? Dia pemilikannya pun tidak penuh lagi. Wala nafaqatu aqaribihi wal istiqlal. Okey, habis itu. Hak ni ayat baru. Wal istiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Okey, sekarang ni siapa bayar zakat dia? Dia tak perlu bayar zakat fitrah diri dia sebab pemilikan dia tidak penuh. Tuang dia? Tuang dia tak kena kok. Sebab itu wal istiqlalihi, kerana bebasnya dia, yakni bebas berurusan, lam talzam sayyidahu anhu, maka tidak wajib zakat fitrah kepada tuangnya juga untuk bayar kepada diri hamba mukatab ni. Jadi dia tak ada. Dia pun tak wajib bayar zakat dia, tuang dia pun tak wajib bayar zakat dia. Tak? Untung dia ni. Untung mana lah, untung gitulah dah. Bukan apa. Tuang dia tak bayar, dia pun tak bayar. Sebab dia tak bayar, milik tak benar. Sebab tuang tak bayar, dia tu bebas istiqlal untuk menguruskan hartanya. Wal istiqlalihi, dan dari kerana istiqlalihi lam talzam sayyidahu, tidak melazim, tidak wajib oleh zakat fitrah akan tuangnya daripada diri hamba mukatab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Lepas ni benda zakat fitrah ada melibatkan macam mana? Anak siapa nak tanggung? Mak ayah siapa nak bayar? Akan sebutlah belakang lepas ni insya-Allah taala. Ada soalan? Zakat ternakan bolehkah diganti dengan duit? Bolehkah diganti dengan duit? Asalnya ternakan bayar dengan ternakan. Tetapi sebahagian ulama, terutamanya ulama kontemporari lah, mengatakan kalau pertama kena nilaikan dulu. Nilaikan kambing yang patut kena zakat tu, dan boleh dibayar duit lah. Pada asasnya zakat ternakan bayar pada ternakan. Tapi sebagian ulama membenarkan bayar dengan mata wang ganti kepada binatang tu. Ada soalan? Tak ada. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.